Turun, 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 turun. Jom pergi mandi. Jom pergi mandi. Tu dia. Pakai sabu nak pergi mandi dah. Jom, jom, jom. Apa yang Pak Long nak tunjuk kat hampa hari ni, biasanya Pak Long akan bagi mandi pada setiap pagi ataupun sebelah petang lah. Tujuan Pak Long bagi mandi, hari ni hampa boleh tengok sendiri. Antara sebab pasal apa kita kena bagi itik mandi. Nanti Pak Long tunjuk. Ni Pak Long duk zoom ni. Pokok terjadi apa yang Pak Long tengok hari-hari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long hari ni Pak Long nak mendedahkan kepada hampa semua ataupun nak berkongsi maklumat dengan hampa semua. Apa yang terjadi kalau kita bela itik tanpa ada ayak, dan Pak Long nak kongsi juga dengan hampa apakah fungsi kolam kalau kita bela itik. Let's go. Mungkin hampa penasaran sikit nak tengok video untuk kali ini. Nampaknya itik-itik Pak Long memang bergembira lah kalau Pak Long lepas mereka main dalam kolam sambil-sambil mandi ni. Memang bergembira lah. Tengoklah sendiri. Mengepok lah nak pergi mandi tu. Jom mandi. Hampa mandi juga, jom. Nampak tak itik tu? Pak Long nak cerita kepada hampa bukanlah tentang kelucahan ataupun apa-apa. Tapi salah satu sebab pasal apa kita kena bagi itik mandi, kerana semasa mandilah kebanyakan daripada itik-itik ni akan buat persenyawaan. Okey? Allah, nak guna perkataan persenyawaan pun macam salah kot. Cerita dia macam ni lah. Kalau kita lepas itik di kolam ni, biasanya waktu mereka mandilah, yang jantan akan panjat yang betina. Tengok tu. Itik-itik Pak Long ni dia tak kisah had. Putih panjat yang hitam. Tengok macam ni. Nampak? Tu. Selesai. Kadang-kadang yang nila panjat yang hitam, kadang-kadang pernah juga ni yang kepala hijau ni panjat yang yang betina gemuk ni. Ni satu lagi, nampak? Kalau sepanjang Pak Long tunjuk kat hampa mungkin ada 2-3 ekor dah yang panjat lah. Okey, ni Pak Long tunjuk sekali lagi. Tu nampak tu yang hitam tu. Hitam panjat yang hitam, okey. Inilah cara ataupun masa yang sesuai untuk mereka panjat lah. Mungkin hampa tak dapat cerita ni daripada channel-channel lain. Pak Long tunjuk kat hampa secara eksklusif lah apa yang Pak Long tengok dan pengalaman Pak Long bela itik selama 4-5 bulan ni. Di sana tu pasangan angsa. Cumanya angsa saja Pak Long belum tengok yang jantan tu panjat yang betina. Kalau itik-itik ni memang selalulah kalau kita lepas dalam kolam, mereka akan panjat lah. Untuk pengetahuan hampa juga, bagi hampa yang baru berjinak-jinak ataupun baru nak mula bela itik, untuk nak bela itik dari umur menetas 1 minggu tu sampai dia umur 60 hari, sebenarnya kita tak perlu pun ada kolam. Kita boleh bela dan bagi makan. Yang penting kita bagi dia minum tanpa putus. Sebab itik memang memerlukan air yang banyak untuk dia minum, untuk dia kumur. Kumur.
Waktu itik umur 60 hari, mereka belum matang lagi. Macam Pak Long selalu cerita kat hampa dalam video-video yang lepas, untuk itik yang hitam ni ataupun itik telur, dia akan mula bertelur waktu umur 140 hari. Pak Long biasa kira dan biasa tengok waktu umur 115 hari, 120 hari, yang hitam tu mula panjat. Pak Long pun kadang-kadang Pak Long terfikir juga pasal apalah itik ni tak panjat. Rupa-rupanya mereka panjat sewaktu di dalam kolam. Alright. Hari ni memang Pak Long nak dedah kat hampa, Pak Long nak berkongsi dengan hampa. Waktu umur di bawah 100 tu, kalau tak ada kolam pun tak ada masalah. Bermaksud kalau hampa bela itik yang warna putih ni untuk nak guna daging ataupun nak sembelih, tak perlu langsung ada kolam. Boleh, tak ada masalah. Yang penting dia ada air untuk minum saja. Sebab selepas 150 hari ni, itik yang putih ni barulah dia mula memanjat. Sebab dia bertelur waktu umur 180 hari macam tu. Pak Long memang bersemangat. Pak Long memang nak berkongsi sungguh-sungguh dengan hampa ni. Supaya hampa tahu. Pak Long, kami tak ada kolam macam Pak Long lah. Macam mana nak bela itik? Kalau nak bela itik daging, tak payah kolam. Kalau nak bela itik hitam tu, kena ada kolam lah sikit. Supaya dia dapat panjat. Dan mereka ni panjat waktu dalam air. Di atas mereka panjat tak? Di atas pun mereka panjat juga. Tapi mereka tak larat nak ligan macam ayam tu. Kan ayam dia ligan. Dia kejar. Dia panjat kan. Itik dia tak buat macam tu sangat. Dia lebih kepada dalam air. Sambil-sambil santai. Sambil-sambil dia panjat. Itik-itik Pak Long selepas 30 minit, selepas mereka mandi, mereka bersihkan bulu-bulu mereka macam ni, mereka pun mula naik ke atas macam di hujung sana tu. Kalau naik ke atas tu, mereka tak turun dah. Yang ni tak mau naik lagi ni. Tak habis lagi make up. Mandi tak habis lagi. Mula-mula dulu, ada orang cerita kat Pak Long, itik hitam tu, selain daripada itik hitam, itik telur tu, kita kaki Campbell ke apa nama tak tahu, mereka juga panggil sebagai itik ayak. Patutlah mereka panggil itik ayak. Rupanya bila mereka masuk dalam ayak, barulah mereka panjat dan mereka suka sangat. Jadi Pak Long setiap petang, Pak Long akan lepaskan mereka lah untuk mereka buat aktiviti yang mereka suka lah. Naik. Jom. Sudah, jom kita pergi makan pula. Jom. Dia buat tak reti lah kalau dapat mandi. Sagi dia pun naik sendirilah. Yang Pak Long nak tunjuk ni, yang tu, yang putih tu itik jantan. Ni yang kepala hijau ni itik jantan. Satu lagi di hujung sana tu itik jantan juga. Pak Long nak berkongsi juga dengan hampa apa kebaikan mereka panjat ni. Yang pertama, dari segi biologi itik, memang itu dah lumrah yang Tuhan Allah bagikan kepada kita manusia dan haiwan-haiwan lah. Dia berpasang-pasangan. Jadi aktiviti itu adalah aktiviti normal dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kehidupan kita semua. Untuk video kali ini, Pak Long cuba nak membawa penonton-penonton hampa semua secara ilmiah. Bukannya Pak Long nak melucah. Ini adalah cerita tentang ilmiah. Macam mana Tuhan Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Yang Pak Long tunjuk ni adalah aktiviti harian itik. Sebelah pagi dan sebelah petang. Macam inilah keadaan. Kalau kita tak bagi mereka mandi, tak ada aktiviti ni. Memang tak ada. Pak Long tak pernah nampak. Tapi kalau kita bagi dia mandi, inilah antara aktiviti yang mereka buat.
Bagi kita yang bela itik ni, okey. Kalau itik ni tidak memanjat, itik betina bila sampai waktu dia minimum 140 hari, itik betina akan bertelur macam biasa juga walaupun tak ada jantan. Tapi kalau ada aktiviti memanjat macam ni, telur yang itik betina tu hasilkan mempunyai benih. Pak Long buat video ni nak menerangkan juga, nak berkongsi juga dengan hampa. Hampa yang tak ada kawasan yang luas, apa kata Pak Long syorkan kepada hampa hanya bela 2 ataupun 3 itik betina saja. Itik betina saja, itik jantan tak perlu ke Pak Long? Okey, kalau hampa bela itik telur, dia tak memerlukan itik jantan. Cukup saja umur dia akan bertelur macam biasa. Itu anugerah yang Allah berikan kepada itik. Tetapi telur yang dihasilkan tu tak ada benih. Kalau mengeram pun dia tak menetas. Kalau kita masuk dalam inkubator pun dia tak menetas. Sebab itu memerlukan sekurang-kurangnya seekor itik jantan untuk dia panjat. Kalau keluar selepas panjat itulah kan, telur tu mempunyai benih. Kalau kita ramkan dalam inkubator, insya-Allah akan menghasilkan anak yang baru. Okey? Boleh kan maklumat macam tu kan? Sebab tu hampa tengok dari segi komersial, orang yang membela itik untuk itik telur, dia tak suka itik jantan. Kerana itik jantan ni dia akan menghabiskan makanan saja, tidak membawa apa-apa hasil. Tapi Pak Long lain ya. Sebab Pak Long ni bela sebagai suka-suka. Pak Long tak maulah nak bela itik betina saja. Pak Long suka juga bela itik jantan supaya dalam ekosistem dia tu lebih kondusif lah. Ada itik betina, ada itik jantan, dan mereka dapat buat aktiviti di dalam kolam, panjat dan aktiviti harian macam biasa. Jom kita balik. Naik semua naik balik. Hampa boleh nampak tak tu? Bila Pak Long cakap jom balik, tu pakat berjalan tu. Kalau kita tak lepas dalam kolam, macam ni sajalah aktiviti dia. Berjalan-jalan, sudu-sudu macam tu. Yang atas tu turun. Naik tinggi sangat tu. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video yang santai-santai. InsyaAllah video ni boleh memberi sedikit idea, membuka sedikit minda supaya kita semua tahu, oh ini ke aktiviti itik yang sebenarnya. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long rasa suka sangat kerana ada kawan-kawan, ada hampa mai support di channel Pak Long. Semoga channel Pak Long boleh berkembang dan memberi manfaat kepada semua. Pak Long bukanlah yang terbaik, tapi Pak Long berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.